Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Bertemu kembali kita di Jom Lepak Dulu bersama saya, Abeku dan juga Pali. Apa khabar Pali? Alhamdulillah sihat. Sehat eh? Kan hujan lah ni. Hujan, dia ada hujan sekejap je. Macam malam ke bila ada hujan. Lepas tu Kelat tengah hari panas. tengah hari panas. Oh, Ah, panas. Macam hari ni panas dering lah. Samalah lebih kurang cuacanya. Sebab Ha. pagi tadi cuaca kira momen pagi tadi macam cuma Ha. hamba tengok tengok luar lah. Tengok Betul lah. luar. Saya bagi comel kau. Tapi saya tak keluar pun. Ada lah tiga orang up gambar tu memang lawa lah momen Oh, pagi tadi. Tapi saya lah kita okay. pun tak ready nak tubik kan. Ya. Okay. So Nasib baik. sahabat yang sudi join pada petang ni, kalau boleh komen suara saya clear ke tak clear, tolong komen lah, agar ada respon insyaallah. So malam ni yang kita akan bersama siapa Pali? Semalam ni kita bersama Abang Johan. Johan Arif. Dia Oh, ni jurufoto international lah bagi saya rasa. Ya betul. Seorang Ha. fotografer, professional fotografer yang berasal dari Kota Baru. InsyaAllah kejap lagi kita akan bersembang-sembang lah, sembang-sembang santai bersama beliau tentang topik kita pada malam ni adalah misi kemanusiaan dari lensa kamera. Alright. So, Okay. So sebelum kita bersama Abang Johan, saya nak Rolik dia punya video, dia share video bersama saya dengan saya. Memang menyentuh lah. Kalau kita tengok pada video dia memang ada cerita di sebalik gambar. Right? So saya play video.
kini segalanya telah dilumpuhkan, hanya doa dan linangan air mata dan ketabahan dalam mengharungi hari-hari yang sukar. Alright. Abang Johan. Ada terputus. Okay, Fali. Abang Johan terkeluar dengan sendiri. Kata apa, kita tunggu dia masuk sekejap lagi. Yes. Itulah. Penuh ni tengok gambar-gambar dia, power lah. Betul. Banyak story. Terkesima tadi kejap. Itulah. Dengan gambar dia. Saya keperasan gambar mata semua terang-terang Okey, tak apa. Kejap lagi kita bersama Abang Johan Arif. So, kita sembang-sembang tentang misi kemanusiaan melalui lensa kamera. Alright. So, Assalamualaikum. Suara tak ada, bang? Alright. Suara ada. Okey. Siap, bang? Okey kan? Dengar kan? Dengar. Alhamdulillah. Dengar kan? Dengar. Okey, dengar. Sihat. Bang, apa khabar? Alhamdulillah. Sihat walafiat. Ya. Oh, ini ada kelas gambar. Ada orang dah masuk dah puji gambar. Kelas gambar tadi. Memang best lah gambar tadi, memang best. So kalau yang tak kesempatan tengok, so boleh pergi ke YouTube apa, bang? YouTube boleh cari channel Johan Arif. Cari Johan Arif Ismail kan? Johan Arif, ARIFF Ismail. So kat situ memang banyak lah video dia tentang dia punya misi kemanusiaan tu, memang best lah. Right. Ni Supermo. Nangis klik gambar. Itu baru intro tu. Abang kata itu baru mukadimah. Baru mukadimah. Kita. Tema kemanusiaan ni ada yang sedih dan ada yang membahagiakan. Betul. Setuju sangat. Tapi bila kita berada di ground zero, di lokasi bencana, di lokasi bencana ni kita kena deliver, kita kena gambarkan apa yang emosi mereka rasa. Ya, betul. Jadi minta maaf lah kalau ada yang komen mengapa gambar tu nampak sedih-sedih. Sebab memang environment dia macam tu kan, suasana memang macam tu kan. Suasana macam tu. Jangan apply suasana tu dalam foto-foto wedding. Boleh? Hancur. Marah klien nanti. Okey, bang, sebelum kita lanjut, cerita sikit, bang, tentang latar belakang abang. Mungkin ada orang yang tak kenal siapa Johan Arif sebenarnya. Baik, insya-Allah. Sebenarnya latar belakang saya dalam bidang fotografi ni bermula daripada pelibatan saya bermula dengan video asalnya. Okey, minat saya dalam video tahun 1991 dalam bidang latihan 1991. Dan kemudian terlibat dalam latihan IT dan kemudiannya saya terlibat dalam ni, saya dah ringkas terlibat dalam pembangunan konten multimedia. Dan kemudiannya tahun 2000 apabila saya ditugaskan untuk unit media Istana Kelantan pada tahun 2000, awal 2000, saya nampak serius untuk berkecimpung ataupun cuba nichekan saya punya minat saya. Saya cuba nichekan kepada unsur-unsur yang bersifat ataupun ialah mungkin kita pernah dengar human interest pada peringkat awal dalam fotografi. Rakan-rakan fotografi kita asyik sebut human interest dan sebagainya. Dan kemudian sekembali saya daripada Mekah, saya cuba untuk ke beberapa negara bergolak. Saya cuba berusaha, passion saya untuk merakam perasaan, emosi di beberapa lokasi yang kita sebut sebagai ground zero. Lokasi bencana, lokasi peperangan.
okey, minat yang begitu tinggi, akhirnya saya kembalinya saya daripada Palestin tahun akhir 2000, 2000 lebih, 2000 saya tak ingat, 2009, 2008, 2010. Ketika itu Gaza secara bertali arus diserang. Jadi saya pun cuba berusaha untuk masuk ke Palestin, dan kembali saya daripada Palestin itulah nampak kecenderungan saya menumpukan kepada beberapa genre kemanusiaan. Jadi yalah, bila dia punya feel dia tu mengambil gambar di ground zero ni tidak kita merakamkan detik di comfort zone, di suatu zone comfort dengan zone yang selesa berbeza. Jadi dalam slide saya insyaAllah saya akan, mungkin kalau ada kesempatan saya akan kongsikan lah. Saya akan kongsikan dan memang beza ketara, sehingga ialah sejak daripada itu saya lebih fokus kepada kerja-kerja kemanusiaan lah. Dah hampir 10 tahun. Tapi saya manfaatkan kemahiran yang ada. Bagaimana saya merakamkan imej-imej, sebab saya berkata kepada diri sendiri, selama ini aku ambil gambar cantik untuk diri aku. Aku ambil gambar untuk hantar pertandingan untuk diri aku. Kalau aku ambil gambar cantik, mungkin ia untuk followers aku ataupun untuk diri aku saja. Tetapi saya menolak, saya mengatakan aku ingin manfaatkan imej, foto yang menarik, dan aku kembalikan faedahnya kepada mereka. Bagaimana kita nak buat itu? Bagaimana kita nak menjadikan imej-imej kita ini memberi manfaat kepada ummah? Maknanya inilah yang menjadi titik tolak, yang menjadi is a driven factor, yang menjadi pemangkin kepada saya untuk saya apa dia panggil, mempunyai sikap keprihatinan yang cukup tinggi terhadap isu kemanusiaan. Dan hampir 50 negara untuk setakat ni. Saya pun sebenarnya tak kira peringkat awalnya ni Abeku. Ya. Saya tak kira berapa. Akhirnya satu ketika tu saya diminta untuk membangunkan portfolio saya. Dia panggil humanitarian footprint. Saya kira ke mana yang saya dah pergi. Bila saya kira mula-mula tu 40 buah negara. Bila kira lagi tu 50 negara. Ada lokasi yang saya lupa. Banyak. 50 buah negara. Wow. Ya, saya. Boleh masa berapa tahun tu bang? Saya Boleh masa berapa tahun? dalam masa 2008 sehingga sekarang. 12 tahun. 2008, 12, 14 tahun. 14 tahun. 14 tahun. 50 negara. Wow, hebat. Dalam 50 negara tu 70%, 80% negara yang bergolak. Jadi kalau sesiapa tanya saya dah ke New York ataupun Paris, tak, belum. Ke London belum. Negara-negara yang bermasalah, yang bermasalah, ada dua masalah. Masalah. Pertama ialah masalah peperangan. Okey. Yang kedua masalah pelarian. Di Syria, di Palestin, di Iraq, di Iran, di sempadan lokasi bergolak, itu semua orang kata lokasi yang menjadi tumpuan saya lah. Termasuk juga beberapa detik cemas, detik boleh dikatakan seumpama nyawa di hujung tanduk. Maknanya kita dah lalui benda tu. Terperangkap dalam gempa bumi di Nepal dengan skala Richter 7.8. Wih, besar tu. 7.8 adalah suatu skala yang mematikan. Dan panjang cerita je. Dan juga di Lombok 6.4. Lombok tu masa tsunami Lombok yes, tu? di Palu kita merasakan gegaran susulan. Di Palu kita merasakan gegaran susulan.
Dan di Lombok pun gegaran susulan. Di Palu di Sulawesi berbeza. Di Lombok di Lombok lah. Ya. Di Syria kita ditangkap selama 7 jam oleh pihak pemisah. Dan semua kamera dirampas, GoPro dirampas, telefon bimbit dirampas, DSLR dirampas, apa saja gadget yang ada pada badan kita dirampas. Sebab tu saya tak ada footage. Saya tak ada footage ketika kami di taken Masa kat Syria tu memang bila release dia tak pulangkan balik barang-barang tu. Nanti nak cerita. Bila kami dapat meyakinkan mereka kami bukan perisik daripada pihak musuh. Ya. Dan kami dapat meyakinkan mereka bahawa kami ini adalah sebuah NGO yang membantu pihak tempatan. Akhirnya mereka pulangkan balik, tetapi mereka ambil footage. Mereka ambil kita punya memory card. Yes. So abang pergi tu atas dasar individu atau? Tak. This one is dengan kita bersama dengan NGO dan rakan-rakan NGO yang lain. 7 orang semuanya. Yang masa kat Syria tu 7 orang kena tangkap? 7? Ya, saya. 7 orang kami dibawa ke suatu yang cukup gelap, dipindahkan ke sebuah kenderaan tu kalau kita tengok ni abeku memang tok support kereta penuh dengan tembakan, bekas tembakan. Tapi dia kereta lah. Mereka memandu kenderaan selaju 100 hingga 120 km sejam dalam keadaan berdebu di kebun di ladang zaitun dengan tidak memasang lampu sebab mereka bimbang lampu kenderaan itu akan dijejaki oleh helikopter Apache Rusia. So bila kami dibawa, kami diturunkan, diminta dia rampas semua kami punya gadget. Okey. Saya teringat sebelum kami bertaurat di Syria ada seorang wartawan yang hadiahkan pada saya satu pen yang di poket ada kamera kecil. Itu pun mereka ambil. Itu mereka ambil. Kemudian kemudian kami turun daripada kenderaan sampai di checkpoint. Kami dengar perbualan bahasa Arab. Checkpoint tersebut dalam keadaan gelap, tak nampak, tak ada satu cahaya pun. Kami berpindah ke sebuah kenderaan yang berbeza. Kamera kami ditinggalkan dalam kenderaan yang pertama. Berpindah pula dalam sebuah kenderaan yang lain yang memang kenderaan tu kalau kita tengok, ya Allah, penuh dengan lubang-lubang peluru, tembakan dan sebagainya. Kemudian kami dibawa ke satu tempat rahsia. Tempat tu gelap, sekolah, sebuah bangunan yang ditinggalkan. Kami dibawa masuk ke dalam sebuah bilik. Kami berpegang tangan, berpimpin antara 7 orang. Sebab tak nampak tempat kita pijak tu. Ya. Jadi dia dudukkan kami atas kerusi. Nasib baik, alhamdulillah kami tidak ditutup kepala dengan guni. Biasanya dia akan tutup. Dia akan tutup. Bila dia tutup, masa tu kami dah bayangkan kami akan apati. Sebab apa? Sebabnya kami bawa cash. Saya tak tahu sebab apa cash tadi tak dirampas, wang tunai itu. Dalam US dollar. Ya. Cukup banyak. Itu adalah wang sumbangan rakyat Malaysia yang disumbang untuk disampaikan kepada mangsa-mangsa, hospital, anak yatim, balu syuhada dan sebagainya. Okey. Akhirnya kami duduk. Setelah beberapa minit, setengah jam, datang seorang komander berpakaian hitam dengan AK-47 di badan dan penuh dengan dipanggil? Peluru. Kalau kita tengok cerita Rambo tu, kita tengok cerita dalam Hollywood tu, sebiji macam tu. Ya. Lepas tu saya dengar generator. Dia bunyikan generator, baru dia nak buka lampu. Bila dia buka lampu, barulah saya tahu kita berada di sebuah bangunan tinggal yang menjadi markas. Masa tu kita tak tahu kumpulan mana. Tahun 2012, November 2012. Kita tak tahu kumpulan mana yang ambil kita. Sependek cerita, lepas kita dilepaskan itu, saya pendek lagi cerita, kami dilepaskan setelah beberapa jam, setelah diinterrogate. Maka akhirnya dipulangkan balik kamera yang ada milik kami tu. Berapa lama tahanan tu? Esok baru kita tahu kumpulan itu adalah kumpulan Al-Qaeda.
minta maaf kalau guna istilah kalau. Seandainya kami beranggapan kalaulah kami dicolek oleh kumpulan ISIS ke atau kumpulan mana-mana, jadi Tak ada dah ini. Tuan sadakallah lah. Tajuk. sebab kumpulan tu dia clash, ada clash. Oh. Tahun 2012 antara tahun yang banyak kumpulan-kumpulan pejuang di Syria itu yang bertelingkah antara satu sama lain lah. I see. Itu pengalaman paling maut lah. Pengalaman yang kita rasa mati hidup semula. Ya. Takut lagi tajuk Abeku ni. Tak apa, kejap. Tak apa. Selain tak apa. Ni ada Junaidi tanya. Dia kata antara negara bergolak yang mana yang paling mencabar? Negara bergolak sebenarnya ada cabaran masing-masing. Ada cabaran masing-masing yang unik. Ada negara yang bukan sahaja bergolak tapi mengalami bencana alam yang cukup teruk. Tetapi banyak ibrah pengajaran yang agak ajaib lah yang kita temui. Okey, pertamanya di Nepal itu saya merasakan sendiri 7.8 di Kathmandu. Di tengah-tengah Kathmandu. Tidak ada hotel yang boleh diinap, tak ada rumah yang dalam keadaan sempurna, tidak ada jalan raya yang dalam keadaan boleh dilalui oleh kenderaan. Bila berlaku 7.8 skala Richter, saya berdiri di tengah jalan. Saya nak beritahu perasaan, keadaan bagaimana 7.8 ni tuan-tuan. 7.8 ni kita buka mesin washing machine kita. Ketika dalam slow tu kita masuk dalam tu. Dan kita akan merasakan ada satu ular besar. Ular sebesar leher unta menjala-jala di bawah tanah. Dia panggil tremor. Tuan-tuan pernah tengok cerita tremor. Tremor tu ada binatang di bawah tanah. Macam ular besar. Dia melengkar. Dia melengkar. Bila kita berdiri atas tanah tu, kita rasa nampak pergerakan tanah tu macam ada ular di bawah tu. Okey. Dan akan berlaku rekahan. Pergerakan tanah tadi tu disebut sebagai tremor. Tuan-tuan boleh Google TREMOR, tremor. Okey. Dan tremor ini apabila dia melalui bawah sesebuah bangunan itu akan runtuh. Runtuh terus. Jadi saya melihat benda tu. Dan apa yang terjadi pada seseorang manusia sekiranya berlaku di tanah lapang dan terkena berada di epicenter yang dekat. Epicenter ni ialah jarak gempa dengan kita tu dalam radius yang cukup dekat, kita akan mengalami apa yang disebut sebagai darah rendah. Kita nak pesen. Oh, okey. Jadi kita kat Malaysia ni Assalamualaikum. Ya. Kita kat Malaysia ni kita mungkin tak merasakan. Tak ada lah benda tu, tak ada. Hak tu kan, kalau kita pergi kamera sekalipun, kamera kita tahu. Tuan-tuan nak akak kamera. Masa tu dah. Ya. Fikir selamat diri masa tu kan? Ya, betul. So, berapa lama gegaran tu berlaku bang? Dia sekejap je, gegaran sekejap. Dia akan berlaku dalam 10 saat. Dia kalau berlaku 1 minit, kalau berlaku 1 minit, memang hancur. Oh. 10 saat itu pun dah besar punya kerosakan. Oh, alright. Okey. Berarti kan kita lain pada tajuk kita kan. Okey sahabat, yang sudi join pada malam ni tolong share kita punya segmen ni. Ni ada ramai masuk ni. Leng ada foto. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Okey, ini Isai Smota. Okey, kapur ambo. Alright. So malam ni lebih kepada kejap saya share slide yang dah masuk je. Sorry. So sebelum tu kita masuk ke yang saya ada share. Ni sebenarnya saya nak tunjuk sebenarnya. Yang ni daripada Gaza. Masa ni ada orang panggil ada liputan daripada Web Metro ke macam mana bang? Ni Harian Metro. Sebenarnya Harian Metro adalah sebuah agensi akhbar berita yang sentiasa tunggu apa-apa berita daripada saya. Mereka ni adalah penyiar setia apa-apa saja berita kemanusiaan.
Dan ada ketikanya mereka akan request foto-foto dari kami di lapangan lah. Jadi saya akan cerita dalam slide nanti begitu pentingnya peranan kita sebagai fotografer di lapangan. Cukup penting. Jadi ini di Gaza ni yang lepas, serangan Gaza 14 hari, 11 hari. Yang terbaru, Ramadan hari itu. Jadi kita dah alhamdulillah kita berjaya edar lebih kurang dalam tak silap saya 2000 pack makanan kepada mangsa serangan, dan kita juga telah menghantar banyak sumbangan dalam aspek perubatan makanan dan juga baik pulih masjid. Okey. Daripada foto-foto yang kita rakam ni, nanti dalam slide saya akan cerita beberapa pengalaman lain lah. Dan juga ada juga link, tuan-tuan boleh, Abiku boleh tengok dalam Google Johan Arif Ismail dan tengok harian Metro lah, cari harian Metro dan type Johan Arif Ismail. So akan keluar beberapa berita tentang berita misi kemanusiaan. Alright, so kita ke slide yang Abang Johan dah nak share tu. So cerita ni lebih kepada kat mana ni bang? Okey, ini adalah sebelum kita memasuki Syria, musim sejuk November. Kami singgah di Turki, di Turki. Kami menunggu clearance untuk masuk ke Syria. Setelah kami diberi kebenaran untuk memasuki sempadan, baru kami masuk. Kalau tengok tu saya dengan kamera, masa ni pakai kamera berat-berat lagi ni. Sekarang dah sakit lutut. Kamera ni dah duduk dalam almari dah. Kamera yang saya pikul ni lah yang dirampas. D3 D3S? D4. D4. Baru D4 lagi. ni D4 ni banyak pengalaman dengan saya ni, dirampas, dipegang oleh pihak immigration dan kemudian diinterogasi oleh polis dan tentera Bangladesh. Kamera ni lah. Ni ada sahabat mau masuk, ni Dr. Ali. Terima kasih Dr. Ali sudah join. Okay, Tu orang-orang MPS belakang tu. Tengok tu MPS juga. Ya, betul. Siap ada logo MPS lagi. Selamat datang orang-orang MPS. Okey, saya pergi pada slide. Boleh ke? Boleh. Sila. Baik, kita pergi boleh pergi pada slide yang pertama tadi, nombor 2 tadi ni. Okey, ini adalah tema saya, foto dari ummah kembali kepada ummah. Okey, insya-Allah. Dan apa yang kita rakam detik-detik di lapangan, kita cuba manfaatkan untuk kita memberi faedah kepada beneficiaries, kita sebut sebagai penerima manfaat. Dan imej-imej yang dirakam mestilah mempunyai nilai berita. Okey, mestilah mempunyai nilai berita dan ceritanya yang tersendiri. Cukup dengan satu imej, dia mampu menyampaikan emosi dan maklumat kepada masyarakat di luar sana. Next. Okey, ini adalah pegangan saya, pegangan rakan-rakan saya, rakan-rakan sukarelawan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ni, kita sebagai manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Ini adalah sebuah hadis sahih ya. Maknanya kita berusaha bagaimana media, bagaimana imej yang kita pegun, yang kita rakam dapat kita manfaatkan, dapat kita bantu di lokasi-lokasi konflik. Konflik kemanusiaan. Saya setahun di Bangladesh. Dapat visa setahun hari itu. Saya berada di sempadan Bangladesh, Myanmar. Dan kita menyaksikan pelarian 1.2 juta. Melarikan diri live depan mata saya. 1.2 juta? Yes, satu ramai hari rata 7,000 hingga 20,000 memasuki Cox's Bazar Bangladesh. 1,000 pada ramai, sejuta. Bayangkan sejuta.
Dia, Ah, dia lari tu ikut mana bang? Ikut dia macam mana? lorong tikus dan melari Sungai Naf. Oh. Ada sempadan Myanmar dan Bangladesh Aha. dipisahkan dengan satu sungai dipanggil Naf River. Sungai tu tak lebar lah. Lebar, lebih kurang dalam 3 kali ganda Sungai Kelantan kita. Oh. Sungai Golok. So dia berenang ada orang? Ada yang ditembak, terapung mayatnya, ada yang berenang, ada yang berakit-akit, Subhanallah. ada yang menumpang bot nelayan. Sekiranya bertembung dengan pihak junta tentera Myanmar, so mereka akan ditembak. Wanita-wanitanya dirogol dan diperkosa dan banyaklah kezaliman kalau saya nak cerita. Jadi saya sebagai orang media Yeah. ni. Jadi passion kita ni salah satunya ialah untuk mendapatkan footage yang boleh kita sampaikan, terutamanya kezaliman yang berlaku dan juga apa yang boleh kita bantu bagi meringankan beban mereka lah. Okay? Betul. Okay. Next. Okey, keprihatinan masyarakat yang menggunakan kuasa dan keupayaan media untuk meningkatkan keprihatinan masyarakat terhadap isu. Jadi isu kemanusiaan ni bagaimana kita nak nak timbulkan awareness tu. Kita mungkin berada di Malaysia ni, kita di Kota Baru ni, kita tak sapa berita-berita sebegini. Dan peranan saya lah untuk saya menyampaikan foto-foto yang apa dia panggil di kawasan yang agak outskirt, agak remote dan bila kita berada di lokasi-lokasi bencana ataupun konflik ini, kita akan cuba mencari bahan, terutamanya data-data lah. Yang pertama, berapa pelarian yang masuk sehari, kemudian berapa ramai OKU, bayi-bayi yang dibunuh dan sebagainya. Ya. Footage yang berlokasi tu terlalu banyak, terlalu banyak. Yang prepare adalah hadis yang ialah satu trip berapa hari sekali biasa pergi? Tahun sebelum pandemik yang kita cerita, tahun 2018-2019, paling tinggi 6 kali setahun saya ke Bangladesh. Oh, ya. Itu ke Bangladesh. 3 kali setahun ke Myanmar. Tak masuk negara-negara lain. Kashmir Pakistan, Kashmir India, kawasan-kawasan konflik. Boleh dikatakan dalam sebulan itu, boleh dikatakan setahun, separuh 7 bulan saya berada di luar negara. Maknanya dan cari tu semua negara konflik lah pergi tu. Ya, betul. Negara bergolak. Sebab saya bertugas juga secara sukarela untuk NGO dan ada kolaborasi bersama dengan NGO antarabangsa pun di Indonesia, di Myanmar, di Bangladesh. Okey. Jadi kita ada kolaborasi kerjasama, maka kita pun bekerjasamalah di luar negara. Ini adalah bersama dengan para pelarian yang baru sampai di Myanmar. Kalau tengok rumah belakang tu, rumah buluh belakang tu, kita kumpul sumbangan orang ramai untuk dirikan rumah tu. Sebelum ni mereka tidak ada pelindungan, mereka tidak ada sumber air. So kita kumpulkan sumbangan daripada rakan-rakan, daripada masjid-masjid, termasuk juga sumbangan yang dihulurkan oleh Majlis Agama Islam Negeri Kelantan. Mana tempat tu memang selamat lah untuk dia orang? Tempat ini disebut sebagai IDP Camp, Internal Displaced People Camp, yang diperuntukkan oleh kerajaan tempat mereka lari itu di Bangladesh. Okay. Dan juga dijaga kewajikan mereka oleh NGO antarabangsa seperti UNHCR, oleh WHO, oleh UNICEF untuk kanak-kanak, ada World Food Program, bangsa-bangsa bersatu. Jadi antara kelebihan saya bertugas di sini ialah kita dapatlah rare footage. Kita nak kaitkan juga dengan fotografi ni.
Rare footage. Kanak-kanak dia kutip tahi lembu, dia keringkan tahi lembu tu dia jual untuk jadi bahan bakar Bahan nak bakar. nasi kan. Bahan bakar, ya betul. Najis tahi lembu tu dia akan keluar gas. Ini adalah sumbangan drone. Gambar ni sebenarnya saya tak berapa nak kongsi, tapi tak apalah sebab dah lama kan, 2012. Ya. Jadi drone itu disumbangkan kepada rakyat tempatan di Syria untuk mengambil foto. Itu drone version mula-mula. Yalah. Drone yang tak ada gimbal. Drone yang pakai GoPro kat bawah dia. Ya. Kenapa dia bagi kat abang? Kenapa dia tak flash sendiri? Tak. Kita hadiah kepada dia. Oh, hadiah kat dia orang. Alright. Ini adalah bersama dengan kanak-kanak di Masjid Al-Aqsa. Ini adalah misi fact finding Masjid Al-Aqsa Palestin. Di Palestin ni purata 3 kali. 3 kali lah paling tinggi setahun. Sebab sukar untuk kita masuk ke Palestin. Dan passion saya ni cukup tinggi untuk kita dapatkan beberapa footage yang jarang dirakam sebenarnya. Terutamanya di Masjid Al-Aqsa. Keluasan 36 ekar. Bila kita terlibat dalam fotografi, habis tu kita terlibat dalam banyak genre fotografi ni. Saya duk kira ada 100 lebih. Daripada 112 naik 113 genre fotografi. Kita dah biasa portraiture, landscape, habis tu kita landscape dah. Kemudian ada water area fotografi. Tanpa kita sedari, bila kita terlibat dalam travel ataupun misi kemanusiaan ni, duk kira-kira ada lebih kurang dalam 10 hingga 15 genre yang kita terlibat. Masa tanpa travel kita tu. sedari. Tanpa kita sedari. Ini dulu mula-mula saya terlibat dalam underwater. Dah lama dah. Sampai muda dulu. Muda mati. Ada lah. Tapi tak boleh lesen. Cuba nak pergi open sea. Cuba nak ambil lesen untuk dive. Tapi tak kesampaian lah. Ni tahun berapa ni bang? Saya? Tahun berapa ni? Saya? Tahun berapa? Yang tahun diving ni di Sipadan, yang belakang tu di Sipadan. Tahun bila ni? Tahun 2008, 2009. Masa sepadan bergolak ke apa? Masa sepadan bergolak ke? Dah masa tu Sipadan agak menjadi black zone, zone yang bahaya lah. Ini adalah beberapa foto saya yang melibatkan warisan Kelantan. Dan selain daripada misi-misi kemanusiaan, saya cuba nichekan minat saya, pendekatan saya, approach saya kepada foto-foto yang dikategorikan hampir pupus. Yang melibatkan warisan. Ya betul. Jadi ini adalah selain daripada itu juga produk fotografi, juga kuih-kuih muih tradisional. Boleh dikatakan setiap juru foto terlibat dengan 5 hingga 15 genre. Tanpa disedari. Salah satunya adalah produk makanan inilah, food di gasing. Kita boleh go through secara cepat lah. Ini di Mabul. Di Mabul. Ini adalah di kemanusiaan. Dan saya juga terlibat di dalam pembangunan konten, content development, yang jarang macam buku kita lah. Dan rakan-rakan lain yang sekarang dalam norma baru ni, kalau seseorang fotografer itu dia hanya statik setakat fotografer, tetapi dia tidak mendalami akan konten, kita bimbang takut dia panggil persaingan yang pertama. Yang kedua, dia potensi di dalam industri kreatif ni tak boleh pergi jauh. Setuju. Yes. betul. Ini adalah collage image yang telah kita bantu di Gaza, termasuk iftar tiap-tiap tahun. Ini saya nak cerita sikit pasal image ni. Suatu hari saya berjalan-jalan dalam sebuah camp. Rumah yang mereka duduki ni, inilah bangsa etnik Rohingya di Bangladesh, di satu kawasan pedalaman. Mereka duduk rumah tu daripada tanah liat tu. Dia dirikan tangan liat.
Dekat tanah liat. Jadi kalau banjir, rumah tu akan kau turun, kau mendap. Sebab dia tak ada ground beam. Oh, ya. Jadi budak ni, anak dia tu bila hujan, dia tak ada air hujan daripada bumbung dia tu. Okey. Jadi dia tak ada air dia minum. Minum. Jadi gambar ni bukan gambar stage, bukan stage shot. Gambar ni kebetulan saya lalu budak tu tak ada, mak dia tak ada air, anak dia tu kecil minum. Tak masuk tak gapo? Tak. Tapi yang ajaib, yang pelik, yang antibody mereka tak seperti kita Wah, bego. ya betul. Antibody dia. Yalah Allah. Kita antibody kita kena jaga. Kita nak pergi mana-mana kena cocok. Demo dok. Bahkan yang menjadi anugerah Allah ialah dalam yang ini yang pelik saya berada di lokasi bencana, di lokasi pergolakan, lokasi konflik, di kamp-kamp pelarian. Hak peliknya ialah semakin susah mereka ini, semakin kuat beranak. Tiap-tiap tahun beranak. Oh, ya ke? Produktiviti tinggi. Ini adalah situasi mereka tak ada air hujan dalam lopak untuk ambil uduk dan minuman. Maknanya ni lopak lah ni, bukannya sungai ke apa? Dah. Dia gali supaya air tu kupus itu. Oh. Tidak ada air. Jadi dengan gambar tadi, kita bangunkan suatu apa dia panggil fundraising, dana untuk kita wujudkan telaga-telaga air. Inilah kempen kita, mewujudkan telaga wakaf di Bangladesh dan juga di Myanmar. Dah berapa telaga yang dah dibuat? Oh, dah banyak dah. Kita dah bina lebih daripada 500 buah. 500 buah. Mana banyak perkampungan lah, bukan satu tempat lah. Banyak perkampungan. Dah. Di masjid, di madrasah, di sekolah tahfiz. Oh, okey. Satu telaga ni boleh dikongsi oleh 20 keluarga. Oh. Kalau kita tengok daripada sebuah gambar, Ya. okey, daripada gambar menjadi poster menjadi telaga dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Mana satu kampung satu telaga macam tu maksudnya? Dah. 20 keluarga satu telaga. Oh, 20 keluarga satu keluarga. Satu telaga. Satu masjid kita buat 3 telaga. Inilah image iftar buka puasa. Ini masih lagi di Gaza yang tadi dalam surat khabar tadi. Ini rumah shelter, dia panggil home shelter. Dalam tu kosong. Pakai dinding ke pakai canvas je? Pakai canvas, dia pakai supit rorak kita. Ini cerita apa ni bang? Ini adalah pelarian yang baru sampai di sempadan setelah berjalan kaki selama 8 hari. Okey. Tanpa makanan, tanpa pakaian, dan 2 orang anak ni, anak sulung dan anak dia tu, dan nombor berapa saya tak pasti. Dia bawa air dia bawa ayah dia yang dalam keadaan uzur, menyeberang sempadan. Okey. Ini ialah mereka yang baru sampai, diberi perlindungan. Dia perlindungan apa lagu tu? Lah bukan rumah PPRT kita. Kalau kita bandingkan dengan rumah PPRT kita tu jauh lah. Ya betul. Ni salah satu perkara lah bila kita berada di lapangan. Ini dia nak jual kayu api 3 riyal seberkah. Maksudnya abang dah convert duit tu ni 3 riyal seberkah maksudnya? Dia beli kayu api tu untuk masak nasi untuk nanak. Kadang-kadang dia tebal je mana-mana pohon dia ada tu dan dia jual untuk dapatkan duit. Dia orang ni kerja apa bang dekat sana? Tak ada kerja. Tak ada kerja. Macam mana jual beli? Macam mana proses jual beli tu? Saya? Macam mana proses jual beli tu? Kau tak ada kerja kan? Dia ada yang ada duit, ada yang mereka yang ada duit. Ada NGO yang kadang-kadang bantu. Okey. Ada kadang-kadang orang Bangladesh yang susah, orang Bangladesh orang tempatan tapi susah juga. Yang susah juga tapi adalah sedikit wang untuk beli. Mereka ni melarikan diri daripada satu kawasan yang sangat-sangat susah kepada kawasan yang susah. Faham ni? Ya, faham. Yang tak ada pitih langsung masuk ke dalam pitih langsung. Inilah sekolah. Sekolah tahfiz. Bocor dan perabot yang uzur dan guru yang kadang-kadang tidak bergaji. Sebagaimana image ni saya rakam dan kita cuba bantulah menerusi visual dan kita cuba raih simpati untuk kita menyumbang kepada mana-mana dana.
Okey, inilah korban, dan juga di sebelah gambar kecil itu saya berada bersama dengan NGO Indonesia untuk misi search and rescue di Golkar, Nepal. Di atas itu di Surabaya, banjir besar. Di ujung atas sebelah kiri itu ialah saya berada dalam kereta api di India. Tu menghala ke mana tu? Masa tu? Ini menuju daripada saya menuju ke Jaipur. Menuju ke Jaipur. Boleh back sekejap ni. Okey. Apa itu? Okey. Saya nak beritahu, bila kita berada dalam lokasi macam ni, kita akan membicarakan hak kemanusiaan. Kita akan bercakap tentang kesengsaraan. Kita akan melihat ketakutan. Kita akan mendengar cerita pemerkosaan. Kita akan melihat dengan mata lendai kita kemiskinan. Kita akan mendengar penderitaan, melihat penderitaan, kezaliman, kelaparan, penyakit, tangisan, pendidikan dan macam-macam lagi. Jadi bagaimana yang kita nak cerita tentang tajuk lensa kita. Bagaimana lensa kita tadi dapat kita berperanan, dapat kita mainkan peranan yang cukup signifikan untuk menyampaikan semua emosi-emosi ini kepada komuniti dan masyarakat. Itu yang saya nak sampaikan. Okey. Next. Okey, ini adalah saya punya hashtag saya lah. Mana-mana baik dalam warisan, merakamkan foto-foto warisan, kebudayaan dan kesenian. Baik dalam kemanusiaan, apabila kita melihat baru kita percaya. Okey, see to believe. See to believe, melihat dan percaya. Apatah lagi kita sebagai fotografer berada di lokasi secara realistik. Secara realiti, bila kita melihat sesuatu image tadi turun ke hati. Apabila kita melihat dengan hati, maka dia memberi pelbagai feel kepada kita. Dan saya rasa semua fotografer faham asal fotografi ni adalah komunikasi. Kita tak boleh nak touch and go, ambil lagi. Ambil lagi. Untuk kita dapatkan satu-satu image kadang-kadang berjam-jam. Itu bagi semua orang-orang lama dia faham lah. Menggunakan media fotografi untuk tujuan yang memberi manfaat kepada umat adalah sesuatu perjuangan yang berkebajikan. Mana sepanjang misi abang tu memang abang free pergi tu memang dengan dengan modal sendiri ataupun modal sendiri, 100% modal sendiri, 100%. Ada dalam 10 misi tu adalah seorang tu yang menaja. Yang penaja tu yang penaja ni sebenarnya dia orang ni yang rapat dengan saya lah, kadang-kadang daripada kaum keluarga. Okey. Daripada mak saudara. Okey. Okey, ni saya nak cerita sikit lah. Ini gambar ni pistol gambar ni agak bahaya sikit lah. Ni sebelum kita meninggalkan keluar daripada Syria. Sebelum kita 2 minggu kita berada di lokasi ground zero. Ground zero ni ialah di Syria ni. Kita nak tidur malam tu kita terdengar hentaman berdilan. Tembakan daripada jauh datang makin dekat. Dan kita juga terdengar tembakan daripada dekat pergi ke jauh. Dan kita tak boleh nak tidur. Selepas saja waktu maghrib akan terdengar tembakan. Bagi saya berjuang dengan peluru saya ialah kamera. Kalau tuan-tuan tengok situ, saya circlekan kamera, itu senjata saya. Dan pihak Mujahidin tu dengan AK-47, itu senjata mereka. Itu adalah merupakan satu perumpamaan lah. Senjata masing-masing. Jadi kemahiran berkomunikasi dan memiliki tahap resiliensi yang saya kuningkan cukup tinggi. Ketahanan kita tu kena berani, kena sabar. Kita kena beranggapan kita ke lokasi bergolak ni adalah sesuatu yang seolah-olah kita pergi tanpa kembali. Memang jiwa kental lah. Kalau saya menggigil. Tak nak kabur saya. Menggigil.
Bunyi Dia, bom. dia ambil tu. Dia kita kalau kita dekat zon tidak selesa ni kan. Ha. Kita biasa ambil gambar di zon selesa dah. Ya, ya. Boleh Ya, pakai ya. tripod, Ya, ya. boleh pakai trigger, Ya, ya. boleh pakai transmitter, boleh pakai lighting comel. Hmm. Dah. Oh, Acu pergi kat Ground Zero. Tak ada nak agak apa. Kalau boleh nak ambil dengan handset ya. Ha, ya. Yang handset memang simple handset kan. Ha. Saya cerita ni bukan saya nak berbangga dengan kamera besar-besar dah. Ya, ya, ya. Saya galakkan, bahasakan saya galakkan bagi sesiapa yang ada terlibat dalam sukarelawan media, bahkan kita sanggup ajar mereka bagaimana hanya menggunakan handset lah ni canggih-canggih. Betul. Lens Leica lah. Betul, betul. Lepas tu ada wide lah ni. Alhamdulillah. Betul, Betul, tidak betul. sampai kita mudah, tidak sampai kita hak tidak ada kemudahan-kemudahan Ya, lagi. betul, betul. Ada. Okey, pesanan saya lah kepada semua Pesanan saya kepada semua, kita sebagai juru foto ataupun kita sebagai juru gambar ataupun kita sebagai orang a man with a camera. Lepas tu mana-mana pelajar-pelajar saya ke siapa-siapa saja, rakan-rakan, adik-adik sukarelawan kita, saya pesan kena ada kasat. Buatlah apa pun. Bukan sahaja menjadi seorang fotografer. Bukan sahaja dalam apa jua bidang. Pertama kena ada pengetahuan. Kita tak boleh terjah macam tu je. Kita kena belajar, kita kena ada ilmu. Itu sebab tu saya ringkaskan sebagai kasat. K itu ialah knowledge. Ya, ya. Kita kena ada supporting knowledge. Walaupun dalam bidang fotografi, siapa kata fotografi tak ada sains? Betul? Siapa kata tak ada sains dalam tu? Kita kena tahu matahari naik, alah mana, bila, masa. Kita kena tahu dissolved substance. Kita kena tahu macam-macam. Bahan terampai dalam udara, kita kena tahu reflection, kita kena tahu dari sudut apa dia panggil banyak temperature, suhu, banyak. Jadi banyak perkara yang konstruktif yang apabila kita nak ambil gambar, cuba kira berapa banyak pengetahuan kemahiran yang menerjah serentak bila kita nak ambil gambar. Berkali 15 ilmu yang ada. 20 ilmu yang ada dan sebagainya. Kemudian knowledge, ability, keupayaan. Bila kita ada knowledge, baru kita boleh laksanakan, baru kita boleh perform. Ya, betul. Knowledge itu adalah teori, ability itu adalah praktikal. Barulah kita boleh praktik. Ada ketika dalam praktikal, ilmu datang. Dalam serentak, itu dia panggil constructive learning. Yang ketiga, mesti ada tahap keselamatan. Kami dalam bidang, dalam sukarelawan, dalam kemanusiaan, lagilah perlu safety ni. Ya, betul. Nak kena tengok, nak charge kamera lagu mana. Di Syria kita charge menggunakan bateri lori yang di-convert kepada ACDC. Pakai generator. Berapa lama boleh charge tu? Berapa lama boleh charge? Tak tahulah, saya pun tak ingat. Kadang-kadang tinggal 4 bar pun guna juga. Dah sampai satu peringkat tak boleh guna dah kamera besar, pakai handset, pakai GoPro. Terpaksa bergila-gila. Ya, ya. Apa saja. Sampai satu peringkat kan, kita tidak lagi membicara terhadap teknikal. Tak cara dah dari segi teknikal. Ya, ya. Hentam sajalah asal boleh rakam. Tengah beronggar ni, tengah bergambar. Bergetar sana, bergegar sana. Kemudian bau mayat yang bergelimpangan di Palu. Saya sampai di sana pada hari yang kedua, ketiga selepas berlaku tsunami di Palu. Kutip mayat lagi dan sebagainya. Dengan bau busuk, dengan kapal besar duduk atas jalan raya. Masjid musnah dan sebagainya. Kemudian safety lah. Safety tu banyak. Kita sekarang dalam keadaan pandemik. Sebagai seorang juru foto, kena juga prihatin akan beberapa SOP. Jadi banyak perkara. Security pun sama. Kita tak boleh nak angkat kamera di lokasi-lokasi yang ada kepentingan militeri, yang ada kepentingan keselamatan, di bala polis, di kem-kem tentera. Dan kamera saya pernah dirampas di India, di Bombay. Masa itu second kamera pakai D80. Rampas dekat mana? Kat airport ke dekat mana? Dekat kamera. Jadi guard tu dia pegang kamera, dia nak tengok gambar yang kita rakam. Ni masa kat airport ke mana? Dah. Masa ni dekat Gate of India, Gate of Bombay.
dia ada security kat situ. Dia tengok kita pegang kamera, dia minta nak semak Hmm. gambar-gambar yang kita rakam. Sebab masa tu di Bombay baru lepas terkena bom, Okey. serangan pengganas. Hmm. Di Uzbekistan saya sebulan, gambar-gambar saya diminta untuk dilihat satu persatu. Dalam setiap gambar tu dia nak tengok sama ada kita memang ambil gambar comel, tapi dia nak tengok background, takut kita ada kepentingan ketenteraan. Ya. Faham. Faham Itu security lah, kita kena jaga, apa lagi di Palestin. Okey. Dan tools and equipment, perkakasan kita. Baik. Jadi kelima-lima di kasat ini kita kena ada dalam bidang kemahiran kita lah, especially pengetahuan, ability, safety, security, tools and equipment ni kita bila kita nak luar negara, kita rasa kita nak bawa banyak kakah, nak bawa tripod, nak bawa kamera, second kamera, nak bawa kamera kecil, nak bawa telefon bimbit lagi. Tapi pada sampai satu level, kita akan cuba sedaya upaya meminimalkan perkakasan. Yes. So masa tu dengan equipment ni kalau biasanya berapa banyak kamera, berapa body kamera length masa sesuatu misi tu? Saya pada peringkat awal dulu, mula-mula penglibatan saya bawa banyak. Nafsu kita nak merakam kan. Itu tak masuk video lagi. Kita okey, bangun ni. Nak rakam video, nak rakam still sama banyak. Kita sorang je. Sorang je. Itulah kalau tanya ni, sorang je. Kalau dua orang ni boleh kira sikit yang sorang video, sorang still. Jadi kita buat keputusan, macam saya buat keputusan, saya fokus kepada still. Sebab kalau kita menjaga dua-dua, kita akan hilang kreativiti. Betul. Kita akan hilang tumpuan. Betul. Tapi apabila telefon bimbit, mobile telefon ni telah diperbarui teknologi dia, kita rasa mudah lah. Lalu ni pada satu iPhone Max tu pun dah ada lens wide yang cantik, kan? Video pun cantik, kita boleh terus sharing dan sebagainya. Jadi nasihat saya ni adalah kita cuba ikhtiar cari yang terbaik, tapi dalam apa dia panggil, kita cuba minimizekan lah equipment tu. Agar tidak terbeban lah kita kan. Dah lah berat kan nak bawa tu. Terutama khususnya untuk mereka yang terlibat dalam misi-misi yang tidak selamat. Itu Zoom lain memang wajib lah. Zoom kena. Zoom sebab kita tak boleh nak rapat pada satu-satu tempat. Zoom lain tu apa yang abang guna? Zoom lens ni ada negara yang akan ada beberapa negara yang tidak berapa gemar kita membawa Zoom. Okay. Saya pernah dilarang masuk ke kawasan piramid kerana semata-mata kerana dia tengok kita bawa Zoom. Di Mesir. Dan juga ada beberapa lokasi lah. Jadi kalau dia perasan kita profesional, dia tak benarkan kita masuk dalam kawasan tu. Yelah kalau bawa Zoom biasanya yang profesional lah kalau bawa Zoom ni. Jarang kalau Body besar lah. Jadi itulah. Okey, apakah tindakan selepas program ni? Saya akan tamatkan dengan rayuan. Saya akan tamatkan slide kita ni dengan panggilan lah, dengan action plan. So what is our action lepas berprogram ni ialah next. Ini di Tel Aviv sebelum saya nak menjawab pada kita punya action plan tadi tu. Saya berada di Jaffa di Laut Mediterranean melihat bandar Tel Aviv, Israel. Tu sana tu Tel Aviv. Okey, ni saya sedang merakam. Ini adalah rakaman yang cukup mematikan. Satu rakaman saya dilarang untuk pergi ke tengah. Ni dipanggil Aleppo. Di Aleppo, Syria. Okay. Yes. Kawasan ni telah ditinggalkan dan terdapat ramai penembak penembak tepat, sniper. Okay, sniper bersembunyi di mana-mana tempat. Mereka larang saya untuk ambil gambar ni, tapi tak tahu macam mana saya keluar sekejap untuk saya capture. Ni adalah Salahuddin Street. Nama jalan ni the Street of Salahuddin. Salahuddin Al-Ayyubi. Diberi nama Salahuddin Al-Ayyubi pada jalan ni.
untuk merakam banda hantu ini yang ditinggalkan. Tapi masih ada orang, masih ada sniper situ. Ada sniper pihak musuh yang kita tak nampak berada di mana-mana. Okey. Okey. Tapi saya pilih jugalah lokasi yang agak selamat. Saya pilih juga lokasi yang agak selamat. Kalau dia tak berani juga. Okey, nasihat saya, jadikan diri anda bermanfaat pada dan untuk orang lain. Menggunakan lensa tu, bila kita ambil gambar dulu-dulu ni tuan-tuan, kita ambil gambar, kita rasa gambar tu cantik. Oh, cantik gambar aku, comel gambar aku. Sebenarnya gambar tu untuk diri kita dan juga mungkin untuk follower kita. Tetapi sampai satu peringkat, saya seru mana-mana fotografer, kita sebagai manusia yang beragama Islam, tak lama dah kita hidup atas muka bumi ni. Sekarang kita berada dalam zon pandemik dan cuba ikhtiar bagaimana foto kita, image kita ni dapat menyumbang kepada orang lain. Dapat bertukar kepada elemen-elemen kebajikan. Bagaimana image-image yang kita rakam ini dapat kita manfaatkan untuk beli beras, untuk beli gula, untuk beli susu bayi, untuk beli pampers mereka yang kurang upaya. Bagaimana foto kita ini dapat kita jadikan dana untuk beli wheelchair kepada mereka yang kurang upaya. Jadi inilah suatu conversion industri kreatif. Bagaimana industri kreatif dapat kita jadikan suatu platform kemanusiaan. Menarik. Inilah sebenarnya yang cuba saya nak sampaikan dalam slide saya dan juga perkongsian saya pada malam ni, insya-Allah. InsyaAllah. Menarik. So mungkin gambar-gambar yang dirakam kalau gambar pemandangan mungkin boleh jual kan, ataupun buat pameran untuk jualan kan. Yes, sebenarnya kita boleh berkolaborasi atas tiket kemanusiaan. Betul. Kita boleh adakan exhibition, kita boleh adakan expo. Sumbangan daripada jualan-jualan foto abeku yang cukup top, cukup tu apa semua tu. So kita sumbangkan kepada saya. Ada rumah tahfiz, rumah Quran di Sulawesi yang saya asaskan. Saya ada 500 orang yang peluk Islam daripada tangan yang mengucapkan syahadah daripada pimpinan saya. Saya ada lebih kurang dalam 10 orang guru Al-Quran yang kita bayar gaji tiap-tiap bulan. 300 ya gajinya. Mengajar Quran. 10 orang guru. Di Sulawesi? Di Sulawesi? Di Cox's Bazar. Di Sulawesi. Oh, okey. Di Cox's Bazar. Saya tak sempat nak kongsikan segalanya. Oh, yelah. Kalau nak kongsi belakang dalam ni. Ya. Faham. Kita pun slot kita pun tak lama, 1 jam lebih je. Mungkin sesi lain lah, kita akan buat sesi lain mungkin, insyaAllah. Banyak konten yang kita boleh kongsi. Itu tak masuk lagi benda warisan yang nak pupus. Ya, kita betul. boleh kongsikan lagi 16 adik guru. Daripada 16 adik guru Kelantan, tahu atau tidak, Kelantan adalah negeri yang terkaya dengan adik guru warisan. Adik guru warisan. Salah satunya? Ya, Salah contohnya satunya? Abel Syafiq kita dah meninggal. Ya. Pak Mahmud kita buat jemput puyuh. Dah sakit dah. Okey. Latif Long ukiran kayu dah meninggal. Adik guru pembuat rebana ubi dah meninggal, tidak diwariskan kepada generasi yang akan datang walaupun ada yang lain. Tapi mereka ini tidak diwartakan sebagai adik guru. Itu satu topik, insyaAllah. Ni saya oyak ni sebagai teaser lah. Ya. Banyak perkara yang sebenarnya kita tak didedah. Di Kelantan ni adalah lubuk macam-macam. Lubuk kesenian dan budaya. Kesenian, kebudayaan, makanan dan sebagainya. Alright. Saya dah buat pemetaan warisan. Ada lebih kurang dalam 14-15 cabang di bawah warisan kita di Kelantan. Itu kita tak sentuh lagi dalam arkitektur Melayu. Kita tak sentuh, belum sentuh lagi. Banyak konten ni. Tak apa. Kita banyak buat CV. Kita racun dulu. Banyak konten ni. Ini sahabat luar biasa terbaik Bro Jo, sahabat Wan Suhaimi daripada Pade.
Oh, luar biasa antara hidup dan mati. Ini pun tak pada pun orang yang hebat juga dalam dalam seni batik. Mungkin kita boleh buat kolaborasi kan untuk buat amal kan, jualan amal. Baik. Why not kan? Yalah. Banyak. Uh, Dia batik untuk kemanusiaan. Landscape untuk kemanusiaan. Betul, Banyak. Kita banyak. Boleh layari irish.org.my. Tuan-tuan boleh layari www.irish.org.my. So boleh tengoklah apa peluang-peluang yang kita boleh sumbangkan menerusi industri kreatif, insya-Allah. Okay. InsyaAllah. InsyaAllah. So sahabat-sahabat ada soalan kan untuk Abang Jo? Kalau ada boleh komen kat situ. Sebelum kita menutup tirai, kita bagilah dalam masa 5 minit ke. Tengok kalau ada soalan kita boleh utarakan dekat ruangan komen. Okay, silakan. So next misi selepas kalau buka ni kat mana bang? Saya sebenarnya seminggu lepas saya diminta ke Kabul, Afghanistan, tapi saya tak mampu. Saya diminta untuk ke sebuah IDP camp. IDP ni Internal Displaced People Camp, pelarian yang daripada Kabul yang datang ke Pakistan. Jadi kita diminta untuk ke sana atas tiket fact finding mission. Fact finding mission ni dia kalau dengar tu super misi James Bond. Dia fact finding mission ni yang lebih saya kadang-kadang kita nak naik taraf juga fotografer. Yalah. Fotografer kita ni sebenarnya kita kena dedahkan ke suatu zon sukar, zon tidak selesa. Baru tahu cabaran sebenarnya. Ya, betul. Jadi bukan nak beritahu pada tu, banyak beritahunya ialah biasanya kita akan ke sana untuk kita dapatkan footage. Daripada footage itu, next step sipir dia, tertib dia, kita akan buat apa yang disebut sebagai fundraising program. Cari dana. Ya, betul. Lepas cari dana, third step yang ketiga, barulah kita akan menghantar bantuan itu setelah dana itu terkumpul. Ini Junaidi, alhamdulillah, terima kasih banyak ilmu dapat malam ni. Lain juru foto, menarik perkongsian pengalaman mahal. Junaidi, setakat mana boleh staging untuk shoot di lokasi bergolak? Mana boleh staging bang? Boleh dia staging ke? Ini tengok situasi. Menarik soalan tu Dia sebenarnya dia lokasi bergolak ni payah sangat. Tengok tahap pergolakan. Tapi sebenarnya bila kita berada di lokasi bergolak, tak perlu stage je bro. Tak perlu stage. Memang dia kadar dia tu dah macam stage dah. Kita yang tak ready, yang takut yang tengok kiri kanan. Sebab tu saya suka banyak momen dah mengambil gambar di lokasi zon selesa dengan mengambil gambar di lokasi tidak selesa. Tetapi reflection sekitarnya, contoh macam Bangladesh, tuan-tuan, kita ambil di negara-negara seperti India lah, matahari tidak seperti di negara kita khatulistiwa, matahari naik tegak atas kepala. Di Bangladesh, di India, di Pakistan, di Nepal, di Kashmir, matahari dia naik serong. Jadi kita akan dapat side light tu lebih lama. Ya betul. Kita akan nampak sumber matahari. Ni orang-orang lighting, penataan cahaya dia faham lah. Tuan-tuan professional fotografer mesti faham. Ya betul. Jadi kita berada di negara-negara tersebut dalam kulit hitam. Nak ayat teknikal sikit. Automatic rim light ke backlight ke apa light pun akan dapat lah. That's why kalau yang juru foto yang genre human interest memang suka pergi dekat sana. Dengan dia punya side light tu lama. Betul. Sebenarnya tu sign. Itu adalah sign. Ramai orang tak tahu. Fotografer ni juga perlu prihatin terhadap science of photography. Ya. Junaidi komen, dia kata seram lah dengan cerita di Zoom perang. Itu sikit baru tu di. Tak, macam mana nak meyakinkan diri bahawa kita confident nak ke sana? Macam mana tu? Banyaklah kita kena ada SOP jugalah. Pertama kita kena ada field partner. Saya banyak yang saya tak sempat kongsi.
Kita bukan terjah macam tu saja bila kita terlibat. Kita kena ada field partner. Sebab Oh. itu, bila kita nak ke negara-negara bergolak, kita kena tahu rakan NGO kita di negara tersebut. Siapa yang boleh bantu kita. Untuk komunikasi itu mudah adalah- untuk communication. Yes. Kita sebut sebagai field partner. Oh, Mereka akan hubungi kita semasa kita di Malaysia lagi. Okay, Brother Johan, you can fly. I will wait for you at the airport. Okay. Then dia akan bawa kita di tempat yang selamat. Mana tu dibayar tu macam mana dia orang tu? Oh ya, kita bayar. Bayarlah. Macam Dia- macam walaupun tour guide, ada yang macam kita macam tour minta. guide lah. Tak, dia actually dia bukan, dia adalah NGO tempatan. Okey. Mereka bukan dibayar tapi kita bagi token. Faham, Dia faham. bukan macam tour guide yang kita bayar certain rate, tak. Ini adalah seumpama kita lepaskan kos mereka, duit minyak, penginapan, makan, minum dan sebagainya. Mana sepanjang mission tu memang dia orang dengan kita lah. Sepanjang Yes. misi tu. Kami di Syria lagi dahsyat. Kami di Syria, kami tidur. Kami sedang tidur. Mereka duduk atas kursi dekat pintu pegas senjata. Bila kita berguling sebelah kanan masa tidur, dia akan kelih kita. Nak pergi kecil pun dia tengok kita. Oh. Dia takut kita dicolek, dia takut kita di apa-apakan lah. Berapa orang biasanya yang bersama tu yang slip Tahun 2012 7 orang. Oh yang guide yang guide. Oh yang guide tu adalah 3-4 orang. Okey, cerita yang jaga makan minum kita. cerita yang abang mula-mula tadi dia kena tahan dekat Syria tu. Masa tu kena tahan tu memang 7 orang tim tu tak termasuk dengan lokal ke macam mana? Termasuk lokal. 7 orang termasuk lokal lah. Termasuk driver. Tapi driver dia orang tak apa-apakan driver tu. Driver tu tak diapa-apakan, dia orang tempatan. Tetapi kita pun rasa cuak jugalah. Sebab apa, driver tu macam-macam cerita lah, panjang lah cerita. Dia sebab saya rasa niat dia lah. Saya rasa niat driver tu dia saya rasa lah niat dia tu untuk kita, dia nak galakkan kita ni bagi sumbangan pada mereka. Okey. Tapi kita wang yang disumbangkan tu bukan untuk mereka. Faham Kita tak sumbangan rakyat Malaysia ini disalahgunakan untuk pembelian yang yalah, faham lah. Yalah. Saya balik pada Syria tu. Yalah, special brand apa semua tunggu dah kat airport. Oh ya ke? 6 bulan pun duduk lepak kat kampung Dusun Moda ni dekat rumah saya. Oh ya ke? Saya sekali apa semua tengok latar belakang kita untuk memastikan kita punya minda ni tidak di-induce. Sebab peringkat awal tu kami masuk tu tahun 2012. Alright. Tahun 2012 tu ialah pergolakan awal sebab konflik tahun 2011. Okey, ni Junaidi, semoga segala usaha ni dirahmati Allah. InsyaAllah. Amin. Terima kasih. Okey bang, kita dah ke penghujung kita punya talk show. So kata-kata akhir bang untuk yang sahabat-sahabat sedang menonton kita pada malam ni. Baik. Saya nak mengajaklah semua rakan-rakan media kita lah. Kita dalam situasi pandemik ni, kita punya apa dipanggil program-program kita ni masuk ke dalam satu gapura baru, dan kita aktiviti kita juga banyak terpaksa dimodified lah. Kita doa juga supaya kita masuk dalam bulan 10 ni masuk dalam endemik dan banyak aktiviti pembangunan konten sebenarnya kita banyak perkara yang kita perlu kongsikan dan dalam bidang kemanusiaan juga banyak. Okay, dia banyak berubah cara kita bekerja, modus operandi kita dan saya juga ingin menjemput diri saya lah untuk saya kongsikan segala-galanya. Jadi terlalu banyak 50 misi kemanusiaan tu itu tak sempat lagi nak kongsi di Iraq, di Iran. Tak sempat lagi kita pasal Kashmir. Wow. Lepas tu pula pasal warisan Kelantan kita pun sebenarnya bila kita terkena pandemik ni 2 tahun, bila kita fokus di Kelantan saja,
sebab kepada pandemik ni banyak perkara-perkara baru yang kita temui di Kelantan kita. Okey. Jadi inilah insyaAllah nanti dalam sesi akan datang ni insyaAllah saya akan berkolaborasi lah dengan Alright. sesiapa saja. Dengan InsyaAllah. sesiapa saja. Nak pergi belakang. Baik. Alright, so itu saja perkongsian daripada Abang Johan Arif tentang mission melalui lensa kamera. So insyaAllah minggu depan kita cerita pasal content creator ataupun pembangunan konten. Minggu depan kita akan bersama seorang profesor. Prof kan tu Pali? Pensyarah. Oh, pensyarah. Alright. Pensyarah UiTM. InsyaAllah kita akan cerita tentang pembangunan konten. Ini lebih kepada industri kreatif lah, InsyaAllah. Alright, sampai di sini saja. Okay, salam sayang daripada saya, abangku daripada Kota Baru, dan Pali daripada Kuala Terengganu, dan Abang Johan. Terima kasih Abang Johan. Terima kasih Pali sekali lagi. Alright. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Abang Bye Johan. Ini mau kenal. bye.